Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1145 dan antara paparan utama. 1MDB tabung ayam Barisan Nasional. Dalam kerajaan cap ayam, korupsi dan penyelewengan berterusan. Selamatkan negara kita daripada doktrin perkauman sempit. Semua harga bahan naik kecuali nilai ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan memberitahu Mahkamah Tinggi Selasa lalu bahawa mengikut pemahamannya Syarikat Pelaburan Strategik One Malaysia Development Berhad 1MDB ditubuhkan untuk dijadikan sebagai dana politik kepada parti kerajaan ketika itu Barisan Nasional. Saksi ke-19 pendakwaan tersebut berkata beliau mendapat tahu mengenai isu berkaitan 1MDB melalui media massa berhubung dakwaan salah guna dana dan mengetahui ada penyiasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Namun saya tidak pernah diberi taklimat atau diberitahu secara lanjut apakah butiran penyiasatan ke atas 1MDB ini, katanya. Menurut beliau, Datuk Seri Najib Razak selaku Perdana Menteri ketika itu juga tidak pernah memberitahunya terdapat isu dalam 1MDB walaupun beliau dilantik menjadi seorang daripada ahli lembaga penasihat 1MDB. Terdahulu Muhammad Siddiq mendedahkan beliau dilantik dan dibayar RM30,000 sebulan mulai 1 Julai 2010 hingga 23 Jun 2012 oleh Najib atas baik hatinya kerana gajinya sebagai KSN kononnya sangat rendah. Gaji beliau sebagai KSN ialah RM29,125 sebulan. Selepas bersara, beliau terus menerima RM10,000 sebulan mulai Januari 2013 hingga Jun 2015. Pada Rabu pula, Muhammad Siddiq berkata 1MDB ditubuhkan untuk dijadikan dana politik bagi Barisan Nasional. Ketika pemeriksaan semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram, beliau berkata, terdapat perbincangan di dalam mesyuarat jemaah menteri bahawa menteri digalakkan untuk mencadangkan bagaimana dana 1MDB boleh digunakan untuk membiayai projek di kawasan mereka. Menjawab soalan Sri Ram, bagaimanakah beliau boleh merumuskan bahawa dana 1MDB adalah untuk dana politik Barisan Nasional. Beliau berkata, kerana kesemua menteri kabinet ketika itu adalah ahli Barisan Nasional. Bukankah mesyuarat kabinet tidak seharusnya membincangkan mengenai parti politik? Soal Sri Ram. Jawab Muhammad Siddiq, saya adalah penjawat awam. Polisi kerajaan adalah polisi parti memerintah. Tidak kira Parti Barisan Nasional atau apa sahaja namanya. Polisi kerajaan itu sendiri diperoleh daripada polisi parti, sekumpulan parti atau gabungan parti. Jadi agak sukar untuk membezakan kedua-duanya. Najib berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.28 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Ingat lagi tak apa yang didedahkan oleh bekas jurucakap Goldman Sachs Tim Leissner ketika perbicaraan Roger Ng di Mahkamah Persekutuan Brooklyn, New York berhubung terbitan bond ketiga 1MDB pada 2013 yang digelar Projek Catalyze bernilai $3 bilion atau 12.63 bilion ringgit. Dalam keterangan bersumpahnya, Tim Leissner berkata Low Tech Joe atau Jolo memberitahu bahawa dirinya dan Roger Ng tidak akan mendapat sebahagian daripada sogokan seperti dalam 2 terbitan dahulu berjumlah $3.5 bilion bernama Projek Magnolia dan Projek Maximus menurut laporan The Bloomberg. Sebaliknya, Leissner mendedahkan bahawa terbitan bond Projek Catalyze itu digunakan untuk membantu Barisan Nasional memenangi pilihan raya umum ke-13 PRU 13. Justru apa yang disebut oleh Muhammad Siddiq itu senada dengan keterangan Leissner di Mahkamah Persekutuan New York tersebut. Juri Mahkamah Persekutuan telah mensabitkan bekas jurubank kumpulan Goldman Sachs Roger Ng atas 2 pertuduhan konspirasi untuk melanggar Akta Amalan Rasuah
rasuah asing FCPA Amerika Syarikat. Keputusan hari ini adalah kemenangan bukan sahaja untuk kedaulatan undang-undang tetapi juga untuk rakyat Malaysia, kata Brian Peace, peguam pihak pendakwaan New York dalam satu sidang media. Defendant dan konco-konconya melihat 1MDB bukan sebagai entiti untuk berbuat baik kepada rakyat Malaysia tetapi sebagai tabung simpanan untuk memperkayakan diri mereka sendiri, tegas beliau. Roger Ng didapati bersalah menggelapkan wang 35 juta US dollar daripada dana 1MDB dan merasuah pegawai Malaysia dan Abu Dhabi untuk memenangi perniagaan bagi Goldman Sachs. Pendakwa raya berkata Goldman Sachs membantu 1MDB mengumpul 6.5 bilion US dollar iaitu kira-kira 27.4 bilion ringgit melalui 3 jualan bond tetapi 4.5 bilion US dollar atau 19 bilion ringgit telah dijarah oleh pegawai kerajaan, juru bank dan rakan sekutu mereka melalui rasuah dan sogokan antara tahun 2009 dan 2015. Demikian pendakwa raya di Amerika Syarikat dapat melihat bagaimana dana 1MDB digunakan untuk memperkaya gerombolan yang disebut sebagai pegawai Malaysia dan Abu Dhabi. Maknanya benarlah 1MDB itu tabung ayam Barisan Nasional. Tabung ayam dipecah untuk mendapatkan wang sebagaimana melingkupnya 1MDB setelah dananya dijarah oleh penyangap. Anehnya ada yang berteriak kononnya Najib dianiaya. Takkan bekas KSN pun menganiaya Najib? Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Permatang Pasir, Muhammad Faiz Fadzil mempertahankan kenyataannya bahawa kerajaan Barisan Nasional ialah kerajaan cap ayam. Beliau mentafsirkan kerajaan cap ayam sebagai kerajaan yang gagal kerana lemah untuk menyelesaikan masalah rakyat. Faiz menyifatkan dakwaan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bahawa Barisan Nasional perlu berkuasa semula kerana mahu sebuah kerajaan yang stabil tidak berasas kerana dasar pemerintahan yang sama akan dilaksanakan jika Barisan Nasional berkuasa semula. Yang perintah sekarang adalah Barisan Nasional. Jika mereka menang pun masih Barisan Nasional, rakyat Malaysia tidak seharusnya membiarkan dipatuk ular kali kedua. Tegasnya dalam satu kenyataan. Beliau mengingatkan jika Barisan Nasional menang, cukai barang dan perkhidmatan GST pasti dilaksanakan semula. Ini kerana yang berkuasa dalam Barisan Nasional adalah kumpulan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Ahmad Zahid. Korupsi dan penyelewengan akan berterusan, ujarnya. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Tertinggi Amanah itu merujuk kepada indeks rasuah CPI pada zaman Barisan Nasional iaitu tahun 2017 yang sama pada 2021 sebagai bukti bahawa di zaman pemerintahan mereka, kerajaan dan ekonomi negara lemah dengan pelbagai kes-kes rasuah. Faiz berpendapat jika pun ada projek mega, ia pinjaman dari China seperti projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Kek besar tidak dikongsi pun dengan rakyat. Akibatnya, harga barang mula meningkat di zaman pemerintahan mereka setelah GST dilaksanakan. Inflasi pada Februari 2016 pada kadar 4.2% melonjak kepada 5.1% pada Mac 2017, katanya. Beliau juga menyelar kerajaan Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang tiada pelang tindakan khusus sebagai jalan keluar kepada masalah krisis bekalan makanan dan harga barang sekarang. Jadi di mana relevannya perlukan kerajaan stabil jika dasar yang sama memerintah? Soal Faiz. Seperti pendirian pemimpin Pakatan Harapan lain, pihaknya tidak gentar untuk berhadapan pilihan raya. Cuma Pakatan Harapan meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan politik. Kenapa perlu bazirkan wang negara sekarang untuk adakan pilihan raya sedangkan wang negara yang ada seharusnya digunakan untuk selesaikan masalah harga barang, bidasnya. Dalam hubungan ini, Faiz berkata kerajaan sepatutnya menggunakan wang yang ada untuk meneruskan subsidi kepada barangan asas seperti ayam dengan mengembalikan peruntukan sebanyak 720 juta ringgit kepada penternak ayam yang telah dibatalkan. Barulah rakyat mendapat harga ayam yang murah. Ini belum lagi dikira harga barang asas lain yang perlukan sokongan kerajaan, tambahnya. Zahid perlu sedar bahawa kos pilihan raya umum boleh mencecah 1 bilion ringgit di mana kos
PRN Melaka, Sarawak dan Johor sahaja mencecah lebih 290 juta ringgit. Bukankah ini satu pembaziran di saat rakyat sedang menderita? Adakah Zahid lebih fikirkan nasib dirinya atau nasib rakyat? Soalnya, hanya maca yang sudah diperbodohkan sahaja yang percaya Barisan Nasional mahu pilihan raya umum disegerakan demi kestabilan politik. Sedangkan hakikatnya mereka hanya mahu meneruskan legasi kerajaan cap ayam yang terputus apabila Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya pada Mei 2018 yang lalu. Dengan kekalahan itu, maka terbuka semua pekong yang selama ini disembunyikan di sebalik cap ayam mereka. Isu penghinaan ke atas Nabi Muhammad SAW oleh dua pemimpin Parti Perdana Menteri India, Bharatiya Janata Party (BJP) Nupur Sharma dan Ketua Operasi Media Delhi Navin Kumar Jindal kini nampaknya bukan sekadar menjadi isu domestik negara India sahaja. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata, ia kini telah menjadi isu antarabangsa. Ramai para pemerhati politik hatta di kalangan para mantan diplomat senior dari negara tersebut, khususnya yang pernah berkhidmat di negara-negara Arab, juga mengkritik keras tindakan penghinaan tersebut. Mereka menganggap apa yang berlaku itu adalah berupa diplomatic fiasco. Apabila berlakunya insiden seperti penghinaan kepada Nabi Muhammad, isu itu kini telah melintasi garis merah dan ia tidak boleh lagi dianggap hanya sekadar menjadi isu domestik sesuatu negara sahaja, tegasnya. Malah kata Hanifah, di India sendiri sudah ada suara-suara yang menyalahkan BJP sekiranya keselamatan jutaan rakyat India khususnya di negara-negara Teluk dan Arab terancam. Sebagai Muslim, saya berharap dan berdoa agar umat Islam masih boleh memiliki cool heads dan tidak mengancam keselamatan mana-mana rakyat India di mana sahaja kerana jelas mereka tidak bersalah dan amat tidak wajar sama sekali untuk dipersalahkan, ujarnya. Menurut beliau, dari sudut politik amat ketara negara India dan parti BJP pimpinan Narendra Modi menghadapi tekanan yang begitu hebat sekarang. India kini mendapat penilaian yang buruk dalam laporan berkenaan tahap kebebasan agama di peringkat antarabangsa, khususnya dari Jabatan Negara Amerika Syarikat. Iktibar yang mungkin boleh diambil oleh komen tebuk atap, jangan anda semua dok syok sendiri dengan apa yang anda telah dan sedang lakukan. Adakah anda syok sendiri dok fikir masyarakat antarabangsa tidak memerhatikan tindakan anda semua dan menganggap semuanya business as usual, tegas Hanifah. Kenapa kita perlu mengambil iktibar? Apa persamaannya BJP dengan parti-parti politik di negara ini? Mungkin jawapannya ada pada tulisan Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof sebelum ini. Beliau menyifatkan dakwaan PAS bahawa mereka sebagai satu-satunya parti Islam yang tunggal sebagai indoktrinasi yang mengepung pengikutnya dan melahirkan pembudayaan politik. Hanya kami layak membawa Islam, manakala yang lain tidak layak. Ini telah memecah belahkan umat Islam dan melahirkan budaya taksub dan kebencian. Mana-mana pihak yang cuba berfikir di luar kotak pemikiran yang dibentuk oleh pemimpin mereka akan dipencilkan, dikafirkan dan dijatuhkan dengan pelbagai hukuman berat sehingga memisahkan mereka dari kelompok utama kepimpinan parti. Kini retorik PAS tercabar apabila jawatan Menteri Agama berada dalam genggamannya, kata Mujahid. Kalau BJP itu berfahaman perkauman sempit Hindu, PAS pula berfahaman perkauman sempit Melayu Islam. Kata Mujahid, pemimpin PAS memang petah bercakap soal agama, namun terbukti mereka gagal dalam pelaksanaannya. Mereka gagal teruk dalam menjaga kebajikan dan keperluan rakyatnya, sebagaimana yang boleh dilihat dalam pencapaian kerajaan PAS di Kelantan selepas lebih 30 tahun memerintah negeri itu, tegasnya. Beliau mengajak rakyat Malaysia melihat perbandingannya antara UMNO, PAS dan Amanah yang membawa slogan Rahmatan Lil Alamin, iaitu imej sebagai sebuah parti progresif berteraskan Islam. Kata Mujahid, Islam yang dibawa Amanah bukan didoktrinkan tetapi panduan besar yang melahirkan pendekatan politik berasaskan idea, nilai dan wawasan untuk negara yang mahu meningkatkan kapasiti akliyah yang tinggi dalam kalangan rakyat, khususnya orang Melayu. Untuk orang Melayu, Amanah menawarkan bangsa yang bermaruah, bukan bangsa yang korup dan membabi buta, supaya mereka dibebaskan dari cengkaman kepimpinan yang menunggangi Melayu dan Islam untuk habuan dan laba kelompok masing-masing.
Untuk Malaysia, amanah menawarkan kepimpinan yang progresif dan melalui contoh Melayu bermaruah dapat menyatukan semua bangsa supaya Malaysia makmur dan aman damai menghadapi masa depan yang mencabar, tegasnya. Sehingga hari ini UMNO dan PAS gagal membuktikan bahawa Islam dan Melayu terancam semasa Pakatan Harapan mentadbir negara selama 22 bulan. Ayuh, jangan terpedaya dengan memukan UMNO dan PAS itu yang akan membawa kesan langsung kepada masa depan negara. Ini kerana masyarakat antarabangsa termasuk pelabur-pelabur turut memerhatikan kita. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menyifatkan kenaikan harga sayur yang berlaku adalah sementara disebabkan beberapa faktor seperti cuaca, masalah penyakit dan kekurangan tenaga buruh. Bagaimanapun berdasarkan pengalaman sebelum ini, kenaikan harga ini tidak lama dan akan kembali stabil tidak lama lagi. Kita jangka ia akan stabil antara hujung bulan ini atau awal Julai ini dan kita di KPDN HEP sentiasa mencari alternatif bagi menyelesaikan masalah ini, kata Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rossel Wahid dipetik beberapa media. Rossel juga dipetik sebagai berkata, walaupun isu kenaikan itu tidak membimbangkan, pihaknya sentiasa melakukan pemantauan di premis niaga termasuk pasar basah, pasar awam, pasar raya termasuk kedai runcit bagi mengelak berlakunya manipulasi harga yang boleh menganiaya pengguna. Beliau memberi amaran bahawa Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 boleh dikenakan kepada peniaga yang mengenakan harga melampau sehingga membebankan pengguna. Sejak awal Aidilfitri lalu, harga sayur-sayuran dilaporkan naik di antara 30 hingga 50% berikutan kenaikan mendadak harga baja. Sudah berapa kali kita mendengar bahawa kenaikan harga barangan adalah sementara. Sama ada ayam, ikan, sayur-sayuran, minyak masak, tepung, gula, ubat dan bahan binaan. Itulah ratib menteri dan timbalan menteri sejak tahun lepas lagi. Contohnya pada 12 Disember 2021, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata, harga barangan khususnya barangan keperluan harian seperti makanan yang dilaporkan meningkat mendadak dijangka akan stabil sepenuhnya awal tahun 2022. Oleh kerana tidak ada pengeluaran jika bila barang tu sikit, permintaannya banyak, tentu sahaja akan naik harga. Jadi kita percaya keadaan ini akan beransur pulih apabila seluruh dunia pun membuka ekonomi masing-masing. Jadi pengeluaran akan kembali normal dan insya-Allah saya percaya awal tahun depan harga akan semakin dapat diturunkan, katanya lapor Astro Awani. Ini sudah masuk ke tengah tahun 2022, namun tidak nampak harga barangan akan turun. Baru-baru ini dilaporkan harga semua bahan binaan pula mencatatkan peningkatan berbanding setahun lalu dan akan kekal tinggi dalam jangka sederhana. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, indeks harga seunit bahan binaan meningkat antara 4.1% hingga 19.9%. Indeks harga bagi seunit besi dan keratan keluli dan logam telah meningkat masing-masing 19.9% dan 18.1% pada Mei 2022 berbanding Mei 2021. Semua bahan binaan mencatatkan peningkatan pada Mei 2022 berbanding setahun lalu. Bar keluli meningkat 20% dengan harga purata bar keluli RM3,910 setiap tan metrik berbanding tahun sebelumnya iaitu Mei 2021 RM3,258 per tan metrik. Sementara itu, Simen pula mencatatkan peningkatan sebanyak 12.2% pada Mei 2022 dengan RM20.89 per 50 kg berbanding RM18.61 per 50 kg pada Mei 2021. Selain daripada itu, hampir semua bahan binaan lain seperti batu baur, pasir, batu bata dan dinding, bahan bumbung dan bahan siling juga merekodkan peningkatan, katanya dalam satu kenyataan. Tambahan daripada itu, indeks harga bagi seunit simen juga telah meningkat 12.4% bagi tempoh tersebut. Sementara itu, nilai ringgit terus merosot dari RM4.39 setiap dolar 2 hari lepas ke RM4.40 bagi setiap dolar hari ini. Ketika berucap di Majlis Ramah Perdana Hijratul Rasul dan Penyatuan Ummah Peringkat Negeri Kelantan di Stadium Pasir Mas pada 28 September 2019, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata,
Barisan Jemaah Menteri Pakatan Harapan bertaraf Menteri Pasola dan cap ayam menyebabkan negara kekeringan pelaburan asing. Sudah setahun 4 bulan tiada apa-apa pun. Keadaan negara amat runcing. Ekonomi negara merosot. Tukaran mata wang teruk. Tiada ada usaha. Tiada hala tuju langsung. Sejak menjatuhkan Kerajaan Pilihan Rakyat pada Pilihan Raya Umum 2018 menerusi langkah syaratan pada 23 Februari 2020 sehingga hari ini sudah lebih 2 tahun. Adakah pelabur berduyun-duyun datang ke sini dan nilai mata wang kita mencanak naik? Sekarang siapa yang menteri cap ayam? Inilah natijah kerajaan yang tidak mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengkhianati mandat rakyat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.